الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. Pengerusi di Tuan Kuasa Surau, tuan-tuan sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertamanya sama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas taufik dan hidayahnya. Hari ini kita diizinkan untuk bersama-sama menunaikan solat maghrib, sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan yang banyak kepada kita, insya-Allah. Tak lupa kita memanjatkan selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, syukur kita dapat berjumpa selepas PKP, selepas macam-macam PKP. Hari ini kita berada pada tahap PKPP, pemulihan, tuan-tuan. InsyaAllah, walaupun nampak macam nak balik, tapi kita minta supaya dijauhkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dijauhkan kita daripada bala ini, daripada berterusanlah, tuan-tuan, insya-Allah. Sekolah pun nak buka, kerja pun dah bekerja, kami dah bekerja, tuan-tuan, dah berada di pejabat. Walaupun student tak ada lagi, tapi perlu ada lah. Sebab mulai daripada 1 Julai BDR atau bekerja di rumah tu kurang sikit lah. Ada di pejabat lah, tuan-tuan. Okay, Alhamdulillah. Kita pun hari ni masing-masing duduk tunggu, ya kan, takut pilihan raya ke apa ke. Lepas pergi selamat pergi tang tu satu bab, kita buka kat pejabat tadi pun masing-masing buka Facebook yang nak tengok macam biarlah mengundi siapa nak, kan, dan nak undi nak parlimen tu. POK berjalan lancar, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala-galanya. Jadi, tuan-tuan, dalam catatan saya, kita last kali kita berjumpa pada bulan Mac 9 bulan 3 2020. Bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6 kita cuti, 3 bulan, bulan 7 kita masuk balik. 3 bulan lah kita cuti, tuan-tuan. Bahkan cuti kuliah, cuti main masjid, main surau pun kita cuti, tuan-tuan. Tak dibenarkan. Kita sami'na wa ata'na. Kita bila uli amri kata jangan mai, kita tak mai lah, tuan-tuan. Sebab kemudaratan, mencegah kemudaratan itu suatu kewajipan. Ni pun orang protes ni, apa ni, duduk jauh-jauh ni, jemaah ni tak dapat pahala jemaah atau BPK kat depa dah, tuan-tuan. Ini sunnah Nabi. Pernah berlaku zaman Nabi, zaman sahabat berlaku macam ni, sehingga kan saya nak keluarlah azan Sallu fi buyutikum tu zaman Nabi lagi, tuan-tuan. Artinya azan tapi semayang di rumah kamu, fi rihalikum atau fi buyutikum. Sahabat kata semayang, tak payah mai berjemaah, kan. Cuma waktu tu kita tak dengar lah PKP ni. Cuma zaman kita ni ada PKP. Jumpalah kita PKP tu tentang apa. Kan, gerakan terkawal lah. PK, Perintah Kawalan Pergerakan. Dia sebut PKP, duk sebutan lupa. Perintah Kawalan Pergerakan ni, tuan-tuan, bukan dia darurat. Itulah berlakunya, tuan-tuan. Jadi apapun, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah angkatlah, tuan-tuan, penyakit ini ataupun musibah ini, sehinggalah kita sebut Allah angkat tu, tuan-tuan, sebab kita dengar-dengar mereka tak jumpa lagi vaksin dia tu. Katalah kau sehari dua jumpa kan, tapi tak jumpa lagi vaksin dia tu. Ya Allah angkatlah, mudah-mudahan, insya-Allah, tuan-tuan.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ni kita nak bersembang, nak berdiskusi, nak mengambil pengajaran daripada hadis yang ke-22, daripada hadis penawar hati yang dihimpun oleh tuan guru kita Ustaz Ahmad Fahmi Zamzam. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada ilmunya ini dunia dan akhirat, insya-Allah. Tuan-tuan, malam ni tajuknya pun agak menarik lah. Golongan yang akan disekat dari telaga Kausar. Kita nak bertemu dengan Zulhijjah. Zulhijjah, maka dalam dalil mana kita mengambil, apa kita ambil untuk kita melakukan ibadat korban ini daripada satu surah yang pendek yang diturunkan kepada Nabi, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar tu, dan lakukanlah ibadat sembelihan, ibadat korban tu. Jadi kita berkorban, kita ambil dalil di situ. Fasalli Al-Kautsar, tuan-tuan, kita selalu dengar Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar. Okey, malam ni hadis yang diriwayatkan oleh Asma binti Abi Bakr As-Siddiq, yang diriwayatkan oleh Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana ala haudi antaziru man yuridu alayya fayuqazu binasin min duni faaqulu ummati fayuqalu la tadri masyaw alal qahqara qala ibnu abi mulaikah Allahumma inna na'udzubika an narji'a ala aqabina aw nuftana, rawahu al-Bukhari. Daripada Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku sedang berdiri di telagaku, yakni telaga Kausar, iaitu pada hari kiamat nanti, sambil menunggu-nunggu orang-orang yang datang meminum daripadanya, maka tiba-tiba ada orang-orang yang disekat oleh para malaikat daripada sampai ke sisiku. Lalu aku berkata, bukankah mereka itu juga dahulunya daripada umatku? Maka dikatakan orang kepada aku, ya benar, tetapi engkau tidak mengetahui bahawa mereka setelah itu kembali ke belakang, yakni berpaling tadah atau meninggalkan ajaranmu. Dan berkatalah Ibnu Abi Malikah, salah seorang di antara perawi hadis, ya Allah, kami berlindung denganmu daripada kembali kepada kekufuran atau kami diuji dengan ujian. Hadis riwayat Bukhari. Tuan-tuan, ada tiga benda penting dalam ada beberapa perkara dalam hadis ini yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Nombor satunya ialah cerita siapa Asma binti Abu Bakar. Tuan-tuan, nama yang sering kita dengar, Asma binti Abu Bakar, yang ada diberi satu gelaran khusus kepada Asma ni. Apa dia gelarannya? Zatu Niqatain, Zatu Nitaqain, Niqatain, Zatu Nitaqain, yang bermaksud wanita yang mempunyai dua tali pinggang, dua pengikat tali pinggang. Ni Asma ni, anak ataupun puteri kepada Sayyidina Abu Bakrin, anak Sayyidina Abu Bakar. Kenapa digelar digelar Zatu Nitaqain ni? Tuan-tuan, sebab Nabi yang memberikan gelaran itu berlaku dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, dalam peristiwa hijrah. Isra' dah mengikut mana tak tahu. Dalam peristiwa hijrah, bila Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di gua Gua Sur tu, tuan-tuan, Asma diperintahkan, diarahkan oleh ayah dia supaya hantar makanan ke Gua Sur tu. Sepanjang Nabi berada di Gua Sur tu, Asma diperintahkan hampir hantar makanan.
Asma tu tuan-tuan diceritakan, diriwayatkan dalam keadaan berbadan dua, mengandung tuan-tuan. Gua Sur tu pula bukan duduk di bawah bukit, duduk atas bukit. Jadi nak naik makanan tu dia sehinggakan dia mengikat ikat pinggang dia satu, ikat dia makanan tu satu tuan-tuan. Sehingga Nabi bagi kat dia dua wanita yang mempunyai dua tali pengikat pada pinggangnya. Dan Asma ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kelebihan dekat dia berusia lebih daripada 100 tahun. Allah bagi kelebihan kat dia, umur panjang tuan-tuan, 100 tahun lebih. Dan diceritakan tidak sedikit pun kecerdasan akal dan kepintarannya hilang. Artinya walaupun 100 tahun tuan-tuan elok, tak nyanyuk. Kita biasa ni kadang-kadang 70 dah lain dah, kan? 80 lagi lain, 90 lagi cerita lain. Ini 100 lebih tuan-tuan, tapi tak kecerdasan akalnya tak hilang, kepintarannya tak hilang tuan-tuan. Dan di riwayat itu diceritakan di situ, bahkan dia kata Sayyidina Asma ini mempunyai ingatan yang cukup kuat. Ingatan yang cukup kuat. Itu kelebihan yang diberikan kepada Asma ni tuan-tuan. Dan ada penulisan yang menunjukkan tuan-tuan, mengatakan bahawa Asma binti Abu Bakar ini terkumpul kepadanya kemuliaan-kemuliaan di sekeliling dia tu. Dia banyaklah kemuliaan yang ada kepada Asma ni, insan yang bernama Asma ni tuan-tuan. Kemuliaan yang pertama, dia hidup zaman Nabi, maka dia adalah seorang sahabat. Tuan-tuan, seorang sahabat Nabi. Sebab dia hidup zaman Nabi, dia sempat jumpa dengan Nabi tuan-tuan. Dan digelar sahabat sebab dia beriman dengan Nabi. Kalau nak ikut zaman Nabi, Abu Lahab pun hidup zaman Nabi, tapi orang tak iktiraf pun Abu Lahab, Abu Jahal itu sebagai para sahabat. Hidup zaman Nabi, jumpa Nabi, tapi tidak beriman dengan Nabi, maka tidak diiktiraf mereka itu sebagai sahabat. Sahabat ini siapa dia? Man laqiya Rasul, dapat jumpa, bertemu dengan Rasul, hidup zaman Rasul, jumpa Rasul, beriman dengan Rasul. Jadi Asma satu kategori dia sahabat, sebab dia hidup zaman Nabi, beriman dengan Nabi. Ayah dia pun sahabat. Ayah dia, siapa dia? Abu Bakar. Abu Bakar pun seorang sahabat. Tuan-tuan, diceritakan datuknya, Tok Wan dia kot, pun seorang sahabat. Adik dia menjadi isteri Nabi, Sayyidatina Aisyah. Adik dia tuan-tuan. Suaminya pun, bernama suaminya Zubair bin Awam, juga merupakan seorang sahabat. Dan anak dia ada anak, dia dapat anak dengan Zubair itu, hidup zaman Nabi, sempat jumpa Nabi, beriman dengan Nabi, juga seorang, diiktiraf sebagai seorang sahabat, Abdullah bin Zubair. Jadi penulisan itu menyatakan bahawa kemuliaan itu ada kepada Asma binti Abu Bakar ini. Kemuliaan-kemuliaan itu, bahkan termasuk di situ dia kata Asma ini dalam kategori minal awwalin, orang-orang yang awal masuk Islam. 17 orang yang awal masuk Islam. 17 orang yang awal masuk Islam, antaranya Asma binti Abu Bakar ini tuan-tuan. Tapi Asma ini tuan-tuan, ketika kahwin dengan Zubair bin Al-Awam tu, seorang diceritakan Zubair Al-Awam ni seorang sahabat, tapi hidup tuan-tuan, orang kata bukanlah miskin. Yang ada hanya seekor kuda untuk berperang. Ada kuda untuk nak perang ni tuan-tuan. Tu pun Asma ini dia tidak pernah, dia cerita Asma tidak pernah mengungkit-ungkit, tak pernah mengomen-ngomen kesusahan yang dimiliki oleh keluarga dia.
Dan ketika berhijrah tuan-tuan, dia dengan suami dia ni waktu dalam peristiwa hijrah itu, selepas Nabi berhijrah, apa-apa anak Abu Bakar berhijrah, dia pun ikut berhijrah. Dalam hijrah tu ceritakan dia dalam keadaan mengandung sampai ke Quba, salin dia Quba tuan-tuan. Itu apa nama, Asma binti Abu Bakar tuan-tuan. Perawi hadis pada malam ini. Apa yang Asma kata? Aku dengar Nabi SAW bersabda. Tu cerita Asma, tak cerita bab hadis ni lagi. Hadis ni cerita tentang satu disebut sebagai Al-Kausar, Telaga Al-Kausar. Apa dia Telaga Al-Kausar? Kita biasa dengar ada Telaga Al-Kausar ni selalu dicerita. Tok guru kita selalu cerita apa dia Telaga Kausar, Telaga Kausar ni kan. Telaga Al-Kausar itu apabila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan satu hari, Nabi duduk dengan duduk dengan sahabat-sahabatnya ni tuan-tuan, duduk dengan para sahabat dalam satu majlis. Di tengah-tengah tu tiba-tiba dia kata Nabi tunduk kepala. Nabi tunduk kepala kan. Lepas tu bila Nabi duduk, Nabi panggung balik, Nabi senyum. Pokoknya sahabat perhati. Sahabat dia tengok, mana ni no? Macam peristiwa Sayyidina Umar, tuan-tuan. Peristiwa Sayyidina Umar ketika dia menjadi khalifah. Dia jadi khalifah di khalifah Islam tu tuan-tuan, dia balik ke Mekah, diriwayatkan dia balik ke Mekah. Dia keluar, dia tenung, dia renung. Lepas dia gelak. Dia senyum, tenung, dia gelak. Lepas senyum gelak, lepas gelak dia teriak. Rupanya ada sahabat tu perhati. Apa Sayyidina Umar ni pelik ni. Kan? Macam kita tu perhati orang kan. Tengok saat gelak, saat senyum, kita kata apa? Macam ni. Kan? Tak putih ke short. Itu andaian kita. Di sahabat tadi tuan-tuan dia tengok Sayyidina Umar tu kan. Dah pergi jumpa Sayyidina Umar. Aku tengok hang ni pelik ni. Ni dalam bahasa kita lah nah. Tuan nak tengok dalam bahasa surat lain cerita lah. Pelik ni, aku tengok tadi hang senyum-senyum seorang diri. Lepas tu hang gelak-gelak seorang diri. Lepas tu hang teriak seorang diri. Ni apa cerita? Dia kata tak apalah, biar fikir akulah cerita apa pun. Tapi sahabat ni tekan tanya juga. Dia kata satu ketika dia kata kenapa aku senyum seorang-seorang tu, dia teringat balik. Dia teringat zaman aku jahiliah dulu. Kan zaman jahiliah dulu ketika sebelum mengikut Nabi masuk Islam tu, dia kata nak pergi perang. Dia kata nak pergi perang. Jadi bila nak pergi perang ni takut kalah. Jadi nak bawa bersama berperang tu Tuhan, nak bawa Tuhan bersama, dia kata. Berhala lah. Ni macam mana nak bawa dia? Dan last sekali dia timbul idea bawa berhala tu, buatlah patung berhala tu dengan tepung gandum. Bawa tepung gandum tu dia kata dalam bentuk berhala tu, pergi perang. Kan pergi perang tu senyum dia kata. Lepas tu bila perang dia kata, perang kalah, lari, lapar, tak ada apa nak makan. Lelah dia kata, aku kepak lah kepala Tuhan tu, dia kata aku makan. Tu senyum seorang tu. Hang teriak tu, dia kata biarlah dia menjadi rahsia aku. Kalau tu nak tahu juga, dia aku cerita kat orang yang kata hang tak tahuan ni. Mungkin orang baik lah kot kan, sahabat yang baik dengan dia lah. Lalu dia cerita lah, dia kata aku teriak tu, dia kata waktu zaman jahiliah aku teringat, dia kata dia pernah bawa anak dia siap dia siap cantik-cantik anak perempuan. Dia kata dia siap cantik-cantik anak perempuan, suruh bini dia hias elok-elok. Dia bawa anak perempuan tu pergi tengah-tengah padang pasir. Dia korek lubang sampai dia tak boleh naik lubang tu, kan? Anak perempuan tu suruh tali, tarik aku naik, dia kata. Tarik aku naik dengan untangan kuda ke unta ke, tarik aku naik. Aku tolak anak aku dalam tu, aku tanam anak aku hidup. Itu aku jahiliah. Dan dia kata tempat aku
tempat aku tolak anak aku ni tadi. Dia tunjuklah batu, satu batu, dia kata pergi korek balik jumpa rambut abang. Kat sahabat tu memang dia itu kata itu zaman je tu dia teriak. Timbul keraguan pada sahabat bila dia tengok bila dia tengok Abu Bakar Sayyidina Umar macam tu. Jadi Nabi pun satu hari macam tu tuan-tuan. Nabi satu hari duduk sembang, macam kita duduk sembang ramai-ramai ni. Nabi duduk senyap tu. Buat ketika turun wahyu ni, ketika nak turun wahyu tu berat tuan-tuan. Dia ceritakan waktu wahyu diturunkan ni, Nabi memang berpeluh. Ni Nabi duduk seorang-seorang angkat duduk tunduk, kemudian Nabi bangkit, Nabi angkat, kemudian Nabi senyum. Jadi sahabat bertanya kepada Nabi, "Hai Rasulullah, awak pelik kan ni? Kelakuan kamu lain macam hari ni. Kan, lain macam kamu hari ni." Lalu Nabi Nabi bagi tahu dekat para sahabat dia apa? "Aku baru sahaja turun dekat aku ni suatu surah yang disebut sebagai Al-Kausar." Satu surah yang diturunkan kepada aku dinamakan surah Al-Kausar. Surah apa? Inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya dianugerahkan, kami telah memberikan kepada kamu wahai Muhammad Al-Kausar. Apa dia Al-Kausar? Ditafsirkan itu Al-Kausar itu ialah kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Fasalli li rabbika wanhar. Oleh itu kerjakanlah solat kerana Tuhan kamu, kata Allah, dan sembelihlah korban sebagai tanda bersyukur. Jadi tuan-tuan, kita korban sebagai tanda bersyukur, tanda terima kasih kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita setahun. Setahun Allah Ta'ala bagi kat kita macam-macam nikmat. Kalau nak dihitung memang tak terhitung. Pasalahnya bila Allah minta korbankan seekor mengkorbankan apa-apa yang patut korban, masuk dan korbanlah tuan-tuan. Bila sampai masa dia tu, kita korban tuan-tuan. Sebab tu orang yang melakukan ibadat korban itu tuan-tuan dengan ikhlas, dia ceritakan sebelum darah tu menitik, darah sembelihan tu menitik tuan-tuan, Allah Ta'ala dah bagi ganjaran pahala dekat dia tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi untunglah tuan-tuan, orang berazamlah tuan-tuan nak melakukan ibadat korban ni. Kalau tak boleh setiap tahun pun tuan-tuan, selang-selang pun tak apa. Tapi kalau dapat setiap tahun tu, kira alhamdulillah tuan-tuan. Berapa ekor pasal tahun ni tu? Surau tu 10. 10 ekor. Penuh sembelih. Masjid 10. Tutup ah. 10 tutup ah. Surau 10 tak? 4 ya. Tu pun tak larat nak bagi dah noh. Tak larat dah tu. Macam-macam SOP. Kan, tapi SOP tu lama dah kan, kena report kat veteriner apa semua kan. Tak apalah, kita buatlah mana-mana yang boleh buat tuan-tuan. Dan okey, sambung daripada ayat itu tuan-tuan, fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Mereka yang membenci kamu, kata Allah dalam ayat itu, sungguhnya orang yang membenci kamu, dialah yang terputus dari mendapat perkara yang diingini. Okey, ketika itu ada tafsiran yang menyatakan bahawa Nabi ditohmah, Nabi difitnah dengan abtar. Apa dia abtar? Abtar ni mati pucuk. Allah, Muhammad tu apa mati pucuk dia, sebab tu tak ada anak semua mati, anak jantan semua tak ada. Jadi orang kafir Quraisy itu antara apa orang panggil tohmahan yang ditohmahkan kepada Nabi. Akhirnya Allah turunkan ayat itu, huwal, mereka itulah yang abtar, terputus kebaikan dan terputus kalau kata abtar itu diriwayatkan putih-putih benih mati pucuk ke apakah, mereka itulah yang abtar. Allah yang menurunkan ayat itu. Jadi tuan-tuan, Nabi kata kepada sahabatnya, apakah kamu mengetahui apa itu Al-Kausar? Bila Nabi baca ayat inna a'tainakal kausar, habis Nabi kata, apa tahu dah apa tu Kausar? Tahu ke tak?
Lalu sahabat kata, Allah ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya sahaja yang tahu maksud Al-Kausar tu. Okey. Kemudian baginda menyebutkan bahawa Al-Kausar itu ialah, ini satu tafsiran. Apa dia? Telaga yang mempunyai nikmat yang banyak. Satu telaga yang mempunyai nikmat yang banyak disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah, dan dia punya cawan bekas nak ambil air di telaga Al-Kausar itu sebanyak bintang di langit. Dia tuan-tuan bilanglah. Ni hadis atak je boleh bilang pun. Kan bintang di langit. Kerja apa? Kerja bilang bulu beruang, kan. Lepas kata bulu beruang tu tak tahu banyak tak banyak, sama dengan bintang di langit, tak tahu nak kata betul tak betul, wallahu alam, kan. Tapi dalam hadis tu kata dia punya bekas nak minum air telaga Kausar itu sebanyak bintang di langit. Tuan-tuan kalau ada boleh bilang-bilang lah tuan-tuan. Tapi memang nak habaq kata banyak lah tuan-tuan. Dan Al-Kausar itu satu keistimewaan kepada Nabi dan anugerah kepada umat Nabi. Dan Nabi kata barang siapa yang minum air telaga Al-Kausar itu, maka dia tidak akan haus, tidak akan dahaga selama-lamanya. Jadi ulama bincang, telaga Al-Kausar ni duduk di mana? Siapa yang layak minum dia? Dan macam mana orang panggil apa? Nak memastikan kita ini dapat minum air telaga Al-Kausar tu. Sedangkan hadis ni golongan yang disekat dari telaga Al-Kausar. Okey, kita contoh satu-satu. Bila sahabat bila Nabi cerita telaga Kausar ni, lagu ni dia punya sifat dia, Nabi sebutlah dia punya telaga Kausar, jarak dia jauh lebih kurang beribu-ribu batu, berkilo-kilo ribu batu apa semua, kan. Dan ada orang boleh minum. Kemudian Nabi kata ketika aku tunggu-tunggu orang nak minum, malaikat sekat beberapa orang tak bagi minum. Sekat beberapa orang tak bagi minum. Sedangkan Nabi kata dia juga umat aku. Dia juga di kalangan umat aku. Jadi bila keadaan yang macam tu tuan-tuan, ada sahabat yang susah hati. Ada sahabat yang sangat-sangat susah hati, takut. Ada kata seorang menjadi gelisah melihat itu. Tengok keadaan itu dah tuan-tuan, orang panggil takut dia termasuk dalam golongan orang yang tak boleh minum telaga Al-Kausar tu. Tu tuan-tuan sahabat. Kan bila Nabi kata macam tu, depa rasa macam depa yang bila cerita berkaitan dengan kebaikan, depa rasa bukan depa yang dapat kebaikan tu, orang lain dapat kebaikan. Bila Nabi cerita tentang ancaman, satu ancaman, depa rasa macam depa yang dekat dengan ancaman itu. Beza dengan kita ni. Kita bila cerita tu kebaikan tu, tu aku. Kan, cerita sesuatu yang tak elok tu jiran, aku tak macam tu. Tu kita tuan-tuan. Jadi bila sahabat ni susah hati tuan-tuan, adakah dia boleh minum air telaga Al-Kausar itu? Maka Nabi katalah dekat dia, kamu tidak tahu apa yang akan dilakukan setelah kewafatanmu. Tuan-tuan, jadi ceritakan dalam hadis-hadis itu, suatu ketika manusia belum lagi melalui titian sirat, ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, nak masing-masing berjalan di titian sirat tu. Di situlah riwayat yang pertama menyatakan bahawa di situlah adanya telaga Al-Kausar. Dan beruntunglah, dia kata Nabi, umat Nabi yang terpilih untuk minum air telaga tu, kerana ketika bangkit di padang mahsyar kelak, semua manusia akan rasa tersangat haus. Masing-masing duk cari ni. Bayangkan tuan-tuan, manusia daripada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampailah yang terakhir sekali, wallahu alam lah berkurung-kurungnya tuan-tuan, banyak masing-masing berjalan di padang mahsyar itu. Ini kita kena beriman tuan. Ini sam'iyat. Ini kategori sam'iyat diceritakan dalam hadis-hadis.
ditopap dikuatkan dengan Al-Quran, dicontohkan, dihuraikan dalam hadis tentang suasana di padang mahsyar itu tuan-tuan, yang walaupun kadang-kadang akal kita kata ya ke, kadang-kadang ya ke itulah tuan-tuan. Jadi ya ke tak ya ke itu sam'iyat, kita kena dengar tuan-tuan, kita kena beriman, kita kena ambil tahu keadaan yang macam tu. Maksudnya okey, untuk nak contohnya Telaga Al-Kausar ini yang disediakan, ada riwayat kata sebelum melalui titian sirat ketika di padang mahsyar itu, kan ada riwayat kata selepas asirat, apa nama manusia, lepas melalui itu orang lapak minum, boleh minum Telaga Al-Kausar. Bila masuk minum, dia tak akan dahaga sampailah masuk dalam syurga. Dan ada riwayat kata Al-Kausar ini satu di padang mahsyar, satu dalam syurga. Tuan-tuan, satu di padang mahsyar, satu di dalam syurga. Ternyata ada dua tempat, satu di mahsyar, satu di syurga. Di mahsyar tadi ada pandangan kata sebelum melalui titian as-sirat, yang kedua selepas melalui titian as-sirat. Yang pastinya tuan-tuan, siapa yang layak minum? Umat Nabi Muhammad. Siapa dia umat Nabi Muhammad? Mereka yang beriman dengan Nabi, sama ada zaman Nabi, sahabat, ataupun tabi'in selepas itu, ataupun zaman sehinggalah zaman akhir sekali tuan-tuan, zaman kita tuan-tuan, zaman cucu-cucu, anak-anak cucu kita nanti barangkali tuan-tuan, sampailah manusia yang terakhir sekali tuan-tuan. Selagi mana dia beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, maka dia diberi ke orang panggil apa? Lampu hijau untuk menikmati ataupun minum air Telaga Al-Kausar ni. Tuan. Tapi dalam hadis ni tak masuk lagi golongan yang disekat dari Telaga Al-Kausar. Okey. Telaga Al-Kausar adalah telaga besar yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah pada hari kiamat nanti. Beribu-ribu batu luasnya. Bukan beratus-ratus, beribu-ribu batu. Kalau tuan-tuan biasa ziarah, tengok Laut Mati di Jordan, kan? Jordan, Laut Mati, Bahrul Mayit. Tu pun jauh mata memandang nampak sayup. Tu kan dia duduk, Bahrul Mayit ni dia terletak di tengah-tengah padang pasir. Tuan-tuan. Memang nampak sayup mata memandang lah. Macam tu juga Tasik Qarun, duduk tengah-tengah padang pasir. Sejauh mata memang tak nampak, kita tak nampak lah daripada duduk ujung ni, duduk sebelah sana, duduk sebelah sini tak nampak, sebelah sana nampak. Sayup memang tak nampak tuan-tuan. Itu dalam beberapa ekar, beberapa kilo ya tuan-tuan. Ini Telaga Al-Kausar ini fizikalnya tuan-tuan disebut besarnya beribu-ribu batu luasnya, dan gelasnya lebih banyak daripada bilangan bintang yang ada di langit. Allahu Akbar. Tak tahulah tuan-tuan, nak dapat gelas tu pun okey dah. Siapa-siapa yang meminum daripadanya walaupun hanya satu teguk sahaja, ia tidak akan merasakan kehausan untuk selama-lamanya. Allahu Akbar tuan-tuan. Semua umat Nabi Muhammad berpeluang minum air telaga ini. Semua umat Nabi Muhammad, tidak ada seorang terkecuali. Bila kata semua tu tuan-tuan, mudah-mudahan kita letaklah doa dalam hati kita tu, insya-Allah mudah-mudahan aku tergolong dalam kategori itu. Umat Nabi Muhammad yang boleh minum ni. Namun cumanya hadis ni nak cerita kat kita di sebalik apa yang peluang-peluang yang diberikan kepada umat itu tuan-tuan, umat Nabi Muhammad itu, namun nantinya hari kiamat akan ada orang yang disekat. Siapa yang sekat? Para malaikat tuan-tuan, malaikat sekat. Malaikat sekat orang nak minum. Sampai dekat nak minum dah, dapat dah cawan tuan-tuan, nak minum dah, disekat. Malaikat sekat mereka.
Dia kata walaupun mereka mengira bahawa diri mereka layak untuk minum daripada telaga air itu, malaikat menyekat mereka sehinggakan Nabi berkata, bukankah mereka juga dari umatku? Nabi tak kata apa, Nabi tengok, pasal postcard. Pasal postcard. Lalu malaikat menjawab, ya betul, mereka pada mulanya adalah termasuk daripada golongan umat kamu. Kemudian lalu mereka meninggalkan ajaran kamu. Tuan-tuan, rumusannya mereka yang meninggalkan ajaran Nabi, mereka yang berpaling tadah daripada ajaran kamu, maka ketika itu barulah Nabi kita faham. Nabi SAW faham keadaan mereka yang sebenar-benarnya, dan beliau pun menyetujui tindakan malaikat tadi sambil berkata, bila malaikat tahan, Nabi kata dia juga umatku, Nabi nak tolong lagi. Malaikat kata, hang tak tahu mereka ni berpaling tadah daripada ajaran kamu. Malaikat cerita dekat Nabi. Nabi dalam satu riwayat, Nabi kata apa? Sahqan, sahqan. Kalau macam tu Nabi kata, mereka layak diusir. Mereka layak diusir dari telaga aku. Mereka layak untuk diusir dari telaga aku. Dalam hadis yang lain dia kata sahqan, sahqan. Nabi sebut macam tu, tuan-tuan. Jadi betapa sialnya golongan ini, kata pengarang. Rasanya teramat malu sekali di hadapan khalayak ramai, di tengah-tengah padang mahsyar, tempat perhimpunan seluruh manusia daripada zaman Nabi Adam alaihi salam sehingga ke generasi dunia yang terakhir. Apa boleh buat kalau itu adalah hasil dari perbuatan mereka sendiri. Artinya tuan-tuan, golongan-golongan yang terhalang daripada minum air Al-Kausar ini, disebutkan tuan-tuan, antaranya Nabi kata mereka selepasku nanti akan ada para pemimpin-pemimpin. Aku dalam hadis yang pertama, aku adalah pendahulu kalian menuju telaga. Siapa yang melewatinya pasti akan meminumnya, dan siapa yang meminumnya nescaya tidak akan haus selama-lamanya. Akan datang nanti berapa orang yang akan mengenali aku, mengenali mereka, dan mereka mengenali aku, namun mereka terhalang daripada minum. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, tuan-tuan, riwayat Bukhari juga berkata, mereka termasuk kalangan umatku, namun muncul jawapan, engkau tidak mengetahui perkara yang mereka adakan. Hadis inilah. Kemudian ditambah lagi itu, aku pun berkata, pergilah kamu dari sini, pergilah kamu dari sini, bagi orang yang mengubah ajaran agama aku setelah kematianku. Maka Rasulullah dalam hadis yang lain, Nabi menyebutkan, sesungguhnya selepas aku nanti akan ada para pemimpin-pemimpin yang melakukan kezaliman dan penipuan. Tuan-tuan, siapa-siapa yang pergi kepada mereka lalu membenarkan penipuan mereka, menolong kezaliman mereka, maka dia bukan daripadaku dan aku bukan darinya, dan dia tidak akan datang mendatangi telagaku. Nabi fokus, Nabi mentionkan sabda yang pertama tu, antaranya para pemimpin yang melakukan kezaliman dan penipuan. Na'udzubillah, tuan-tuan. Nabi kata ini mereka tidak akan datang, mereka tidak dapat mendatangi telaga aku, dan sesiapa yang tidak membenarkan pembohongan mereka, tidak menolong kezaliman mereka, maka dia dari kalanganku dan aku dari kalangannya, dan dia akan dapat mendatangi telagaku. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i dan Tirmizi. Yang hadis tadi dia tak cerita, dia kata menyalahi ajaranmu. Dalam hadis yang lain diceritakan tentang satu, Nabi sebut golongan-golongan yang mengada-ngada ini, golongan-golongan yang dia kata membuat perbuatan bid'ah yang tidak diredai Allah Subhanahu wa taala dalam agama ini. Antaranya dia kata golongan-golongan jemaah seperti orang-orang Khawarij. Tuan-tuan, golongan Al-Khawarij. Lagi golongan-golongan Syiah Rafidah,
dan juga pengikut hawa nafsu. Mereka yang berbuat zalim dan melampaui batas dalam kezaliman dan menentang kebenaran, serta mereka yang melakukan dosa-dosa besar secara terang-terangan. Semua mereka ini dibimbangi, termasuk dalam kalangan orang yang disebutkan oleh hadis tadi, siapa dia diusir, tidak dibenarkan untuk minum telaga Al-Kausar. Jadi tuan-tuan, kita cuba meletakkan kita ni, setelah Nabi bagi tahu, kita ambil dia punya pengajaran dia, oh macam tu golongan yang terhalang daripada minum telaga Al-Kausar ini, maka tuan-tuan, kita cuba meletakkan kita ini dari kalangan orang yang Nabi sebut layak minum telaga Al-Kausar. Kita nak menjauhkan diri dari kalangan orang yang tak layak minum telaga Al-Kausar. Mungkinlah kita bukan pemimpin dalam sesuatu organisasi, tapi kita ada pemimpin dalam rumah tangga. Kita ada, mungkin kita rasa kita ni mungkin kita bukan Khawarij, mungkin kita bukan Syiah, tetapi tuan-tuan, ada di sana golongan yang disebutkan di tafsir, dihuraikan pengikut hawa nafsu. Pembuat yang berbuat zalim dan melampaui batas. Zalim lah tuan-tuan. Zalim ni kira gena. Zalim ni tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sepatutnya, tuan-tuan. Itu zalim. Lagi orang yang menentang kebenaran. Lagi orang yang melakukan dosa-dosa secara terang-terangan. Buat dosa besar secara terang-terang. Mereka ini, itu dah, orang panggil apa? Na'udzubillah, termasuk dalam kategori orang yang disebutkan oleh hadis ini. Maka penjelasan tentang telaga Al-Kausar yang disebutkan dalam hadis-hadis yang disebutkan, diriwayatkan itu banyak, walaupun tidak disukai oleh orang-orang yang dikategori sebagai ahlul bid'ah, yang menolak dan mengingkari kewujudan telaga ini, tuan-tuan. Puak-puak tadi ini, golongan-golongan Syiah, golongan Syiah Rifadah, Al-Qawarij, apa semua tadi, tuan-tuan, mereka menolak hadis ini. Sebab kena atas kepala, tuan-tuan. Kena atas kepala mereka, maka mereka menolak. Dia kata mana ada hadis tu. Seperti mana hari ini, tuan-tuan, fahaman hari ini, bila kita sebut, tuan-tuan, dalam kuliah contohnya, alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah. Dia kata, takkan Allah pilih hampa kot, duduk dalam majlis ilmu. Kalau Allah pilih, dia kata, mana rahim Allah? Dia berhujah, tuan-tuan. Dia berhujah, dia Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemurah dan Penyayang Allah ni. Kata, kalau Allah sayang, dia kata, Allah pilih ke semua. Bukan Allah pilih hampa sahaja. Sehingga kan nak masuk syurga pun, dia kata nak masuk syurga ni, siapa? Semua layak masuk syurga, termasuk yang bukan Islam. Ni fahaman yang ada pada hari ini, tuan-tuan. Layak masuk syurga, sebab mereka juga adalah orang baik. Sedangkan kalau kita tengok, kita kaji, tuan-tuan, kita mengaji, hang baik lagu mana pun, hang kebaikan tinggi mana pun, maka lesen besar nak masuk syurga itu ialah beriman kepada Allah. Tentu, tuan-tuan, beriman kepada Allah dan Rasul. Kalau dia tidak beriman dengan Allah, tak beriman dengan Rasul, hang baik macam mana pun, tuan-tuan, dia tidak akan masuk syurga Allah. Kalau masuk juga itu kerja Allah lah. Itu kerja Allah Ta'ala. Kita bukan bukan nak mentionkan hang ni ahli neraka, tak, tuan-tuan. Kita hanya bagi tahu dia punya batasan-batasannya, tuan-tuan. Macam diviralkan hari ini, golongan-golongan tu antaranya sebut, kenapa menghukum kami? Kan bila orang kata tu, bukan, kenapa, biarlah Allah yang menghukum kami. Tuan-tuan, maksudnya abang apa? Mereka dah gerun dah tu. Mereka rasa fahaman mereka hari ini, orang panggil apa, masyarakat tahu dah. Mereka punya kefahaman yang mereka bawa itu, tuan-tuan, sehingga kan hari ini berbuat statement, apa dia,
Kenapa menghukum kami? Biarlah Allah yang menghukum. Memang pun tuan-tuan, orang duk cerita kat mereka pun, duk cerita tu supaya tak terhukum lah, maksudnya kembalilah kepada ajaran Islam yang sebenar ini. Taklah apa orang panggil apa, memalingkan, tidak membawa agama ini mengikut akal semata-mata. Memang kita sumber ilmu, nak dapat ilmu antaranya akal, tetapi akal itu perlu dipandu oleh wahyu. Di depannya adalah wahyu, tuan-tuan. Ada lima sumber kita dapat ilmu. Nombor satunya ialah wahyu. Paling atas sekundanya adalah apa nama dia punya, utamanya adalah Quran dan juga hadis, tuan-tuan. Lepas tu barulah dia main akal, baru dia main panca indera, kan, baru dia main naluri. Kan kita dapat ilmu melalui naluri. Budak teriak kita boleh tahu dah, kita kena, oh ini semua ada perut masuk angin sampai terbang tu, elang apa tu kan, buah-buah tu sampai rambut mak dia pun nak abang kata angin tu, tuan-tuan. Teriak pasal itu ataupun lapar, itu naluri, tuan-tuan. Kita kahwin tak mengaji, tak belajar mana-mana pun reti, reti, tuan-tuan. Itu naluri, kita dapat ilmu, kan, ilmu melalui hadis, wahyu, pertamanya Quran dan sunnah. Kalau meletakkan akal seperti mana yang di orang kata golongan-golongan liberal itu meletakkan akal, tuan-tuan, maka ialah logik akal semata-mata, maka itu sebenarnya bertentangan dengan, jauh daripada ajaran Nabi dan juga jauh daripada ajaran Islam, tuan-tuan. Okay, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah memberikan kekuatan kepada iman kita, memberi kepada kita cucuran taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat mengamalkan segala tuntutan agama kita ini sampailah ke akhir hayat kita, tuan-tuan. Kita minta supaya Allah kekalkan Islam yang Allah Ta'ala bagi ini, tuan-tuan. Anugerah Allah kepada kita Islam dan iman ni sampailah ke akhir hayatnya, tuan-tuan. Sebab tu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nak mati pun kita kena pastikan kita atas landasan Islam. Nak mati atas landasan Islam, maka kita perlu ikut ataupun mesti berada atas ajaran Islam itu. Barulah kita mati atas ajaran Islam. Tuan-tuan, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mati kata lain, tuan-tuan, mati dalam keadaan Islam, insya-Allah, tuan-tuan. Kenapa kita sebut macam tu, tuan-tuan? Kerana ada hadis Nabi, ada juga hadis Nabi yang menjelaskan ada orang yang beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga dia dengan syurga itu sehata dekat sangat, tapi dekat nak mati dia beramal dengan amalan ahli syurga, dia dilempar dalam dia dekat nak mati, dia melakukan amalan ahli neraka, maka dia dilemparkan masuk neraka, na'udzubillah, tuan-tuan. Ada di golongan lain pula dalam hadis tu kata dia beramal dengan amalan syurga neraka tu, sehingga nampak dia dengan neraka tu dekat sangat dengan neraka tu, dekat nak mati, dia beramal dengan amalan ahli syurga, dia masuk syurga. Alhamdulillah, tuan-tuan. Jadi kita tak minta simpang daripada golongan yang pertama tadi ni. Hak pertama tadi melakukan amalan ahli syurga sampai dia dengan syurga tu dekat nak mati, tuan-tuan, dia buat amalan ahli neraka, na'udzubillah. Kita minta, sahabat tanya ni, kalau macam tak adil lah, tak adil. Tuan-tuan, ada lagi hadis Nabi yang menyatakan bahawa Allah akan mendorong kita, Allah akan memberi kemudahan kepada dia kata memberikan kecenderungan kepada kita itu ke mana. Allah akan bagi, tuan-tuan, kita nak bawa kita ke mana. Kecenderungan itu kalau bawa ke syurga, Allah akan bagi kecenderungan kita ke syurga. Kalau kita nak bawa ke yang satu ke neraka, Allah bagi juga, tuan-tuan. Nasiblah kita macam mana. Cuma kita tak tahu kita ini ahli syurga ataupun ahli neraka. Kita tak tahu, tuan-tuan.
Kita tak boleh nak mendabik dada kita ni ahli syurga, menafikan orang lain ahli neraka. Tak, tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan, kita lakukan amalan-amalan ahli syurga. Mudah-mudahan kita minta supaya Allah mati kita dalam keadaan beriman Islam, kita layak masuk syurga Allah. Tu dia tuan-tuan. Kita minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, redha dan syurga, wa na'udzubika, jauh daripada saqatika wan nar, kemurkaanmu dan nerakamu. Tuan-tuan kena minta syurga dan juga minta jauh daripada neraka. Tak minta pun Allah tahu. Tuan-tuan, Allah tahu naluri kita, tapi bila kita minta, Allah kata Allah sayang, Allah suka, Allah lebih apa orang panggil, bila hambanya ni minta malu. Allah, Tuhan malu tuan-tuan. Tuhan malu kalau dia tak perkenankan doa permintaan daripada hamba-hambanya ini. Jadi kita mintalah tuan-tuan supaya kita sampai akhir hayat mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, layak untuk mendapat minum air telaga Al-Kausar ini tuan-tuan. Akan dapat memegang cakir, cawan yang disediakan itu tuan-tuan, dapat minum air telaga Al-Kausar. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan kita tergolong dalam golongan itu, insya-Allah. Itu sebagai perbincangan kita pada malam ni tuan-tuan, golongan yang disekat daripada telaga Al-Kausar. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik itu daripada kelemahan saya. Minta maaf pokok ada tutur bicara yang kurang menyenangkan ataupun agak panjang. Patutnya bunyi tu, loceng bunyi kena berhenti dah. Tapi tak apalah, sikit-sikit tuan-tuan. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 13 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna na'udzubika minal jununi wal barasi wal juzami wa na'udzubika min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim.